Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Siti Nur Anis Sufia binti Safri dan saya berumur 12 tahun. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Pulai yang terletak di Merlimau, Melaka. Kod sekolah saya ialah MBA 1018. Hobi saya ialah membaca buku dan menonton televisyen, manakala cita-cita saya pula ingin menjadi seorang doktor. Dalam video ini, saya berasa amat teruja untuk kongsikan mengenai sebuah novel yang telah saya baca, iaitu novel yang berjudul Di Mana Abang Saya. Di dalam novel ini terdapat banyak isi menarik. Jadi, ayo kita dengarkan. Buku ini ialah hasil karya oleh penulis wanita yang bernama Zilazi. Ia diterbitkan pada 1 Julai 2008 oleh PTS Publishing House. Buku menarik ini mempunyai 200 halaman bercetak dan terdapat 14 bab yang menceritakan tentang kesungguhan dan kegigihan seorang pelajar yang mencari ahli keluarganya yang sudah lama tidak dijumpai. Ia berharga RM14.50 untuk di Semenanjung dan RM17.50 untuk Sabah dan Sarawak. Harga yang ditawarkan berpatutan serta mampu dimiliki oleh pelajar seperti saya. Tema utama yang terdapat di dalam novel yang menarik perhatian saya ini ialah semangat kekeluargaan dalam diri, nilai persahabatan yang berlainan agama serta semangat yang tidak pernah mengenal erti putus asa. Jalan cerita mengenai novel ini sangat menarik kerana ia mengisahkan tentang seorang pelajar yang bernama Farah, iaitu pelajar jurusan undang-undang dari Universiti Teknologi Mara. Sejak kecil lagi, Farah telah kehilangan ibu bapanya dan dijaga oleh Pak Long dan Mak Longnya. Pada masa yang sama, Farah mempunyai seorang abang yang bernama Azmi, tetapi mereka sudah 5 tahun tidak berjumpa. Farah sentiasa dilamun kerinduan. Yang dia tahu, abangnya berada di Switzerland dan dia berhasrat ingin mencari abangnya di sana. Walaupun Pak Long dan Mak Long berasa berat hati ingin melepaskan anak buah kesayangan mereka ke bumi asing, namun mereka tetap berharap dan memanjatkan doa agar Farah berjaya menemui abangnya. Sehinggalah Farah memenangi hadiah wang tunai apabila cerpennya memenangi tempat pertama. Berbekal RM10,000, Farah ke Switzerland. Pencariannya bermula. Farah bertekad tidak kembali sebelum bertemu dengan abangnya. Pelbagai rintangan dan halangan yang ditepuhi oleh Farah semasa berada di Switzerland. Antaranya, dia kehilangan dompet, hampir lemas ketika terjatuh di dalam tasik serta berjumpa dengan pelbagai orang yang mencurigakan. Oleh kerana nekat dan usahanya ingin mencari abangnya Azmi, segala halangan tersebut ditolak tepi. Usahanya ini bagai mencari jarum yang hilang di celahan rumput. Sehinggalah Farah bertemu dengan Stephanie dan keluarganya, warga negara Switzerland yang tiada pertalian darah dengannya untuk membantu Farah dalam misi pencarian abangnya Azmi. Pertemuan antara Farah dan abangnya berlaku apabila Farah mengikut Stephanie ke rumah sepupunya Imran Maxwell Abdullah yang berkahwin dengan wanita dari Malaysia, Hana, semasa mengadakan majlis hari jadi anak mereka, Adriana Arisa. Alangkah kecilnya dunia ini, rupa-rupanya Hana ialah sepupu kepada Farah yang sudah lama tidak dijumpainya sejak dari kecil lagi. Di situlah pertemuan yang tidak disangka-sangka berlaku antara dua beradik itu. Hanya linangan air mata kegembiraan yang dapat menggambarkan perasaan mereka setelah 5 tahun terpisah. Pengajaran daripada cerita ini menggambarkan Farah ialah seorang remaja yang berjiwa kental dan sentiasa bertabah hati. Walaupun berada di bumi asing seorang diri, dia tidak mudah berputus asa dan terus berusaha sehingga hasratnya tercapai. Sikapnya yang bertolak ansur dan menghormati orang lain juga harus dicontohi. Cuma pada pendapat saya, ada sedikit kekurangan yang terdapat di dalam novel ini. Kekurangan tersebut ialah grafiknya yang terlalu sedikit dan tidak berwarna. Seharusnya diletakkan lebih lagi gambar-gambar yang berwarna. Ini bertujuan supaya pembaca berasa seolah-olah mereka turut sama berada di sana. Akhir sekali, ingin saya katakan bahawa buku ini sangat bagus dari segi jalan ceritanya dan mudah difahami. Sekian, terima kasih.